Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita baca surah Yunus dari juzuk yang ke-11, bermula dari ayat 79, insya-Allah. Baik, yang ada di rumah, yang ada di surau, yang ikut kita online, sama-sama kita baca dulu. Kita ambil kebaikan membaca beberapa ayat suci Al-Quranul Karim. Pertama-tama kita dalam Ramadan ni, baca banyak sikit pun tak apalah, sebab Ramadan kan. Ramadan ni kena banyak sikitlah bacanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين
فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Hari ini 2 Ramadan. 2 Ramadan. Cepat je kalau kita kira hari-hari Ramadan ni, cepat je. Jadi kerana dia tu cepat, kita ambil kesempatan, kita grab kebaikan dia seawal mungkin, sebanyak mungkin, semampu mungkin, agar kita tidak mensia-siakan Ramadan yang merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan mudah-mudahan kita boleh istiqamah dengan siri tadarus dan tadabbur kita ni sepanjang Ramadan. Kerana apa? Kerana Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Allah Ta'ala sebut tentang Ramadan, dan Allah Ta'ala sebut tentang Quran diturunkan di dalam Ramadan. Dan ini adalah keistimewaan, kerana Allah telah memilih kalamnya yang terbaik diturunkan pada malam yang terbaik, Lailatul Qadar, dalam bulan yang istimewa. Itulah Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak jalan kebaikan sepanjang Ramadan. Antaranya ialah Al-Quran.
Okay? Ada jalan infak, sedekah, ada jalan tilawah, baca Quran, ada jalan ibadah dengan qiyamul lail, ada jalan berpuasa, ada jalan berbuat baik kepada jiran tetangga, macam-macam. Nabi SAW ni dermawan. Bila masuk Ramadan, bertambah kedermawanan Nabi SAW, bertambah kebaikan Nabi SAW. Jadi insya-Allah kita doa kepada Allah, Allah bagi kita kekuatan untuk kita baca Quran, untuk kita meneruskan siri tadarus dan tadabbur kita. Jadi pagi-pagi ni kalau ada yang nak pergi hijau, boleh pergi hijau sambil-sambil dengar. Kalau yang tak ada hijau tu, bolehlah buka online ke, buka di TV ke, buka di telefon ke, supaya ada waktu kita dengan Al-Quran. Baik. Cerita hari ini ialah kisah semalam. Semalam kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, di mana Fir'aun kata kepada Nabi Musa, sihir kamu ni, sihir. Punyalah Nabi Musa bawa bukti yang banyak dengan tongkat dia, dengan tangan bercahaya dia. Fir'aun jawab mudah ya, sihir. Sihir. Nabi Musa jawab, sihrun hadha, macam ni sihir ke macam ni? Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Atau wala yuflihus sahirun, sihrun hadha wala yuflihus sahirun. Sihir ke macam ni? Kalau sihir, dia tidak akan berjaya. Jadi Nabi Musa ajak Fir'aun dengan bawa bukti. Kemudian waqala Fir'aun, kata Fir'aun, dan berkatalah Fir'aun kepada orang-orangnya, ituni bikulli sahirin alim, bawakan kepadaku segala ahli sihir yang mahir. Jadi mukjizat Nabi Musa ni lawan sihir. Sebabnya Fir'aun ni masa tu dia ni yang berkuasa, yang hebat zaman tu adalah sihir. Adalah sihir. Jadi bila Nabi Musa datang, dia challenge kemahiran orang pada masa tu. Falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa, maka bila ahli sihir tu datang, Nabi Musa berkata kepada mereka, alqu ma antum mulqun, campaklah dulu apa yang kamu nak campak. Okey, campaklah dulu apa yang kamu nak campak. Falamma alqau, maka apabila mereka campak, qala Musa ma ji'tum bihi sihr, Nabi Musa kata, apa yang kamu bawa ni lah sihir. Jadi Fir'aun tuduh Nabi Musa datangkan sihir. Nabi Musa antara lain nak buktikan bahawa dia bukan sihir. Jadi bagi pihak Fir'aun, dia bercadang dengan perlawanan tu, dia nak mengalahkan sihir Nabi Musa. Tapi sebaliknya Nabi Musa AS, dia tak kisah Fir'aun nak ajak dia nak bertanding. Nabi Musa bukan nak bertanding. Nabi Musa nak membenarkan apa yang dia bawa bukan sihir. Jadi kadang-kadang dalam pertembungan ni niat masing-masing. Walaupun yang ajak bertembung dan berlawan tu Nabi Fir'aun, tapi Nabi Musa menerima kebaikan daripada tentangan tersebut. Apa dia? Inilah waktunya Nabi Musa nak buktikan bahawa mukjizat dia bukan sihir. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Bila mereka campak, Nabi Musa pun kata, apa yang kamu datangkan itulah dia sihir. Aku bukan, tu sihir. Inna Allah sayubtiluh, Allah sesungguhnya akan
membatalkan sihir itu, yakni mendedahkan kepalsuannya. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak akan menjayakan perbuatan orang-orang yang melakukan kerosakan. Sebab sihir ni mendatang membawa kerosakan. Maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menjayakan. Bolehlah dia tipu manusia. Gunalah kadang-kadang sihir tu memberi kemudaratan kepada orang lain. Ada ke sihir ni buat baik? Ada ke sihir buat baik? Orang sihir nak suruh sihat? Ada? Tak ada. Nah, sihir ni bila biasa kat sihir ni kerja buat kerosakan. Sihir kedai orang biar rugi. Ada sihir biar untung. Aku sihir kedai dia biar untung. Tak ada. Dia pakailah tangkal azimat ke apa tu. Hak tu ilmu-ilmu kotor. Dia buat untung sendiri tu adalah, tapi kalau buat kat orang lain, buat kerosakan dia. Rumah bahan kotor. Kalau dia nak buat untung pun dia guna bahan kotor. Orang kata kalau nak buat sup kena letak spandol. Ia tak tahulah. Betul ke tidak ya. Tapi benda-benda macam itulah sihir. Walaupun dia niat dia baik, tapi dia akan guna benda kotor. Kalau dia buat benda jahat lagilah. Makan pun kalau sihir, minum darah lah. Nak tambah power, kena zina, kena bunuh orang. Benda-benda bangkai, makan. Tapi gitulah. Jadi Allah Ta'ala, Nabi Musa kata, innallaha sayubtilu. Allah akan batalkan sihir. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Allah tidak akan menjayakan perbuatan orang-orang yang melakukan kerosakan. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi. Dan Allah juga sentiasa menetapkan perkara-perkara yang benar dengan kalimah-kalimahnya. Walau karihal mujrimun. Walaupun yang demikian dibenci oleh orang-orang yang melakukan dosa. Maknanya Allah pasti akan menang. Menangkan ayat-ayat Allah bila bertembung dengan sihir. Jadi sebab tu sihir ni ubat dia adalah ruqyah. Lawan sihir adalah ruqyah, ayat-ayat Allah. Sebab apa? Sebab dalam ayat ni Allah Ta'ala dah kata, ambil perkataan Nabi Musa, innallaha sayubtilu. Allah akan batalkan sihir tu. Allah akan binasakan sihir tu. Allah tidak akan jayakan orang-orang yang berbuat dosa. Wa yuhiqqullahu al-haqqa. Allah menangkan kebenaran bikalimatih, dengan kalimah dia. Jadi kalam Allah ni adalah pembatal kepada sihir. Jadi cara kita kalau nak berlindung daripada sihir adalah dengan kalimah Allah. Sebab tu kita berlindung, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada keburukan apa yang dia ciptakan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi ini jalan untuk kita selamat. Tak adalah kata peroi ikan puyuh curi tak masuk. Itu semua khurafat lain. Sebenarnya kita melindungi diri dengan kalimah-kalimah Allah. Kalimah Allah. Walau karihal mujrimun. Walaupun orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan dosa tak suka. Jadi akhirnya, apa yang berlaku kita tahu dah cerita. Setelah
berlakunya pertembungan, maka Nabi Musa alaihi salam membuktikan apa yang dia bawa bukan sihir, sehingga ahli sihir masuk Islam. Sebab ahli sihir tahu yang Nabi Musa bawa bukan sihir. Cumanya Fir'aun dan konco-konconya, mereka ni ada sikap degil. Tahu dah kalah. Dan dia tahu dah Nabi Musa bukan bawa sihir. Dia tuduh Nabi Musa bawa sihir. Bila berlaku pertembungan, ahli sihir sendiri mengakui yang Nabi Musa bawa ni bukan sihir, malah ahli sihir ikut Nabi Musa. Jadi batallah dakwaan Fir'aun. Sepatutnya Fir'aun bila batal dakwaan dia, dia mengakui kebenaran Nabi Musa AS. Tapi tidak begitu. Orang degil ni, orang kafir ni, sikap dia memang sama je. Degil terhadap kebenaran. Okey, degil terhadap kebenaran. Melainkan orang-orang yang Allah buka hati mereka. Zaman Quraisy dulu, degil. Abu Sufyan, orang cerdik. Cerdik Abu Sufyan. Tapi dia ambil masa berapa tahun? 13 tahun. Bukan 13 tahun. 13 tahun dakwah Nabi di Mekah. 8 tahun Nabi di Madinah. Tahun ke-8 hijrah tu, waktu nak berlaku pembukaan kota Mekah, maka masa tu baru Abu Sufyan masuk Islam. Berapa tahun dilawan Nabi? 21 tahun. Kalau 13 campur 8, 13 tahun di Mekah, 8 tahun di Madinah. Tahun ke-8 hijrah baru buka kota Mekah. Tu pun tak nak terima lagi. Tak nak terima lagi. Waktu Abu Sufyan masuk Islam tu, kerana dia masa tu masuk Islam kerana takut. Di awalnya lah masih ada ragu terhadap kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia cerita dia kan, Abu Sufyan ni dekat-dekat waktu Nabi nak serang kota Mekah tu, kumpulan tentera Nabi ni datang sampai duduk di luar kota Mekah tu. Nabi berhenti situ, mandi gapo semua, mandi tu musim haji. Nabi duduk situ, Nabi berkemah. Masa itulah Abu Sufyan ni duduk rondo-rondo keluar. Al-Abbas masuk Islam. Kemudian cerita Al-Abbas baru masuk Islam. Kemudian dia pergi jumpa dengan Abu Sufyan. Dia bawa Abu Sufyan. Dia jumpa dengan Abu Sufyan tu, dia bawa Abu Sufyan jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Abu Sufyan bila tengok ramai, timbul ketakutan pada dia. Dan Al-Abbas kata kepada Abu Sufyan, esok je semua kebanggaan Quraisy habis. Kalau kamu tak beriman kepada Muhammad, habis. Dia pujuk Abu Sufyan masuk Islam. Akhir sekali bila dia masuk ke dalam kemah Nabi, pergi jumpa ngadak Nabi. Waktu dia pergi ngadak tu, tutup muka dia, tak nak bagi orang kenal. Pasal dia ni 21 tahun lawan Islam, bukan main-main. Sampai Umar, bila Umar tengok Al-Abbas datang, Al-Abbas orang tahu dia masuk Islam. Tapi dia gendong belakang tu, siapa dia belakang? Umar pergi tai-tai mau tengok atas bawah, tengok Abu Sufyan. Umar bila tengok Abu Sufyan, marahlah dia, engkau lawan Islam mudah kan. Al-Abbas kata dia ni bawah perlindungan aku, jangan kacau dia. Umar kata tak boleh, tak ada orang boleh lindungi dia melainkan Rasulullah. Jadi Umar ni ikut je unta dia ni. Kalau dia kata Nabi kata bunuh, dialah kata, dialah nak tebah kepala. Tapi itulah apabila dia masuk ke dalam kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tenangkan Umar, biar dia. Kemudian Nabi cakap kepada dia, percaya ke tak bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Lebih kurang gitulah.
Dia kata kalau Tuhan dulu benar, kami tak akan jadi macam ni. Maknanya dia pun mengaku lah. Kalau Tuhan kami tu benar, takkanlah kami sampai lagu ni. Al-Abbas berkata dah kepada Abu Sufyan, berimanlah dengan Muhammad. Dia dah datang dengan tentera. Maknanya ni bukti bahawa yang dulu kita dah kata dia ni Allah Tuhan, dia dah bantu dia. Maknanya berimanlah. Akhir sekali dia pun mengalah dan masuk Islam. 21 tahun lawan. Bukan dia tak tengok mukjizat sebelum daripada ni, tapi kerana ada sikap degil. Tapi alhamdulillah akhirnya setelah dia masuk Islam, dia menjadi orang yang baik keislamannya, menjadi salah seorang daripada sahabat yang besar dan mulia. Jadi masalah kita ni kedegilan tu, degil. Kita ni kalau banyak maksiat, banyak salah, banyak kekurangan, ngaku salah tak apa. Dah, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Cuma jangan siapa tak ngaku. Kullu ibnu Adam khata'. Setiap anak Adam ni buat salah berlaku. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang bertaubat. Maka kita dalam bulan Ramadan ambillah kesempatan ni untuk mengaku salah dengan Allah. Banyak salah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak salah kita dengan manusia pun sama. Dengan manusia pun sama, dengan Allah Azza wa Jalla lebih-lebih lagi. Maka kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Jangan sombong. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumih. Dan tidak adalah yang beriman kepada Nabi Musa melainkan sebilangan kecil dari keturunan kaumnya. Sebilangan kecil Bani Israel dan sebilangan kecil dari keturunan kaumnya. Ala khawfim min Fir'aun wa mala'i. Itu pun dengan keadaan takut kepada Fir'aun. Beriman takut-takut. Dan ketua-ketua kaum mereka menyeksa mereka. Wa inna fir'auna la'alim fil ard. Sesungguhnya Fir'aun bermaharaja lela di bumi, dan sebenarnya dia dari orang-orang yang melampaui batas. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله. Dan berkata pula Nabi Musa kepada kaum dia, dah kena seksa kepada Fir'aun ni, maka Nabi Musa pesan, wahai kaumku, kalau sungguh kamu beriman kepada Allah, maka hendaklah kamu berserah diri kepada Allah, yakni bertawakkallah kepada Allah, jika benar kamu orang-orang Islam. Hebat. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna. Maka mereka pun berkata, kepada Allah lah kami bertawakal. Rabbana, Tuhan kami, la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Janganlah engkau jadikan kami landasan fitnah kesengsaraan bagi kaum yang zalim. Baik. Ni hebatnya tawakal mereka. Okey. Hebat tawakalnya orang-orang yang mengikut Nabi Musa alaihi salam. Samalah juga orang-orang yang mengikut para nabi ni, mereka memiliki sifat sabar, kesabaran yang tinggi. Bab tawakal ni pun masya-Allah, bab tawakal ni masya-Allah. Pagi tadi ada satu post Ustazah Asma Harun. Kenal Ustazah Asma Harun? Dia pun UAS juga. Kita pun UAS juga, cuma lain lah. Dia UAS lain, Asma Harun. Kita UAS lain, Ahmad Hashimi. Ustazah Asma Harun dia cerita ada seorang ibu tunggal, kalau tak silap saya, bagi infak, bawa gelang dia. Gelang ni lah hak dia paling sayang. Kalau ada apa-apa nak susah ke apa, gelang ni lah yang dia akan gadai.
Tapi bila masuk Ramadan ni, kerana semangat dia nak infak, maka dia pun bagilah gelang dia ni ke ustazah. Sifat hak dia bagi tu tak apa lagi, okey lah kita kata. Cuma yang menyentuh hatinya ustazah bila kata, janganlah bagi, awak kan susah. Dia pun tahu orang ni susah, bukannya orang senang sangat. Inilah gelang ni lah hak dia kata, orang panggil bahagian emergency dia lah. Kalau ada apa-apa nak gadai, hak ni lah hak dia. Tapi yang ustazah tu sebut, dia kata apa? Sebab kadang-kadang Allah hantar orang ni nak ajar kita. Kita ni ngajar banyak dah, tapi yang dia sebut ni memberikan sentuhan, satu semangat. Dia kata, ustazah, Allah kan ada. Yang jamin kita ni bukan gelang ni. Yang cukupkan rezeki kita bukan gelang ni. Yang cukupkan rezeki kita adalah Allah. Ustazah kata, ya Allah, orang ni dia susah. Kadang-kadang gadai gelang, tapi gelang hak biasa dia gadai itulah dia infak. Bukankah dia kata, ustazah, Allah janji kalau kita infak apa yang kita sayang, Allah akan ganti lagi. Ustazah, dia tulis, dia puh lah. Dia kata tangisan satu Ramadan. Maknanya air mata satu Ramadan. Hebatnya tawakal. Ini bagi orang-orang yang benar, yakin dia dengan Allah. Kita infak, betul kita infak, sebab kita infak bila kita ada lagi spare. Cuba tiba-tiba sampai itulah last hak kita ada. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi kita duit banyak, dia nak tengok kita infak dalam keadaan kesempitan. Tak heran kalau orang boleh infak harta dia banyak. Dia ada 1 juta, dia bagi 1,000. Kita okey, tak ada apa, dia ada 999,000 lagi. Dia ada 1 juta, dia bagi infak 100,000. Dia ada 900,000 lagi. Kalau dia infak, dia ada 1 juta, dia infak 900,000. Dia ada lagi 100,000. Orang ni dia ada RM100. Gelang dia tu kalau kira nilai 6,000. Hatu dia ada. Hebat. Hak infak tu satu. Hak bila jawapan dia, dia kata bukan gelang ni yang jamin kita. Allah yang jaga kita. Mana kalau Allah Azza wa Jalla nak bagi rezeki, nak apa, Allah Ta'ala boleh bagi. Kata hebat, tawakal. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita hati yang bertawakal, hati yang yakin dengan janji Allah, hati yang kembali kepada Allah dan menerima dengan redha apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Okey. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Dan dia pun doa kepada Allah, selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu ya Allah dari angkara kaum yang kafir. Kemudian Nabi Musa, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihi salam. Okey. Allah Ta'ala kata apa? Wa auhayna ila Musa wa akhi. Dan setelah itu kami wahyukan kepada Nabi Musa serta saudaranya Nabi Harun, antabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta. Hendaklah kamu berdua mendirikan rumah-rumah di Mesir untuk menempatkan kaum kamu, dan jadikanlah rumah kamu tempat sembahyang, dan dirikanlah sembahyang di dalamnya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahawa mereka akan diselamatkan dari kezaliman Fir'aun dan kaumnya. Jadi Nabi Musa pun diperintahkan untuk tinggal di Mesir dan mendirikan salat. Okey. Diperintahkan tinggal di Mesir dan mendirikan salat. Jadi sebab tu kalau orang tanya, solat ni sejak bila lagi ada? Sejak dulu dah ada solat dah.
puasa. Jak bila lagi ada? Jak dulu lagi ada puasa. Syariat Allah ni dia adalah beza sikit-sikit, tapi asalnya sama. Itulah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita jalani Ramadan ni, orang dulu pun puasa juga. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti mana yang diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Salat pun lagu tu juga. Sebab tu Nabi Musa AS bila berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi Musa kata kepada Nabi, naik balik, aku teh dah Bani Israel, kaumku tak mampu, jadi kaum kamu pun tak mampu juga, minta lagi, minta. Nabi pun ulang alik. Pasal apa? Di atas nasihat Nabi Musa. Macam mana Nabi Musa boleh nasihat? Sebab dia pun sudah diperintahkan untuk solat. Okey? Cuma syariat dia kita tak tahulah berapa kali solat. Syariat kita ni daripada 50 jadi kurang sehingga tinggal 5. Okey? Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala. Ini adalah doanya Nabi Musa kepada Allah akan doa terhadap Fir'aun. Disebut di sini, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka menjadikan rumah mereka sebagai tempat solat. Di satu ketika Fir'aun ni, kerana carinya dia orang hak lawan dia ni, dia bunuh semua orang yang salat di Al-Kanais Al-Jami'ah. Dia Allah Ta'ala ataupun Fir'aun nak bunuh semua orang yang bersolat di tempat semayang. Okey. Qalat Banu Israel, berkata Ibnu Abbas, ayat tadi, ayat cerita tu, jadikan rumah mereka sebagai tempat solat. Qalat Banu Israel li Musa, berkata Bani Israel kepada Nabi Musa, la nastati', okay? La nastati' an nuzhira salatana ma'al fara'inah. Kami tak mampu nak menzahirkan salat kami, tak mampu salat secara terang-terangan dengan kewujudan Fir'aun. Fa'adhina Allah Ta'ala lahum an yusallu fi buyutihim. Lalu Allah izinkan mereka untuk bersalat di rumah mereka. Wa umiru an yaj'alu buyutahum qibalal fitnah. Dan mereka diperintahkan untuk jadikan rumah mereka menghadap kiblat. Jadi sampai Allah Ta'ala izinkan mereka salat di rumah. Zalimnya Fir'aun. Kita ni tak ada Fir'aun pun salat rumah juga. Covid. Tak ada Fir'aun pun ada Covid, salat di rumah. Alhamdulillah lah, masjid pun dah start buka dah. Kita doalah supaya Allah Ta'ala angkat wabak ni daripada kita. Jadi kerana takutnya mereka kepada kezaliman Fir'aun, sampai Allah izinkan mereka salat di rumah secara sembunyi-sembunyi. Zalimnya Fir'aun ni. Lalu Nabi Musa AS, oleh sebab dia ni terancam dengan Fir'aun, akhir sekali dia minta kepada Allah agar Allah binasakan Fir'aun. Kata Nabi Musa, ya Allah, Rabbana innaka ataita Fir'aun, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya barang-barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik, wahai Tuhan kami,
kemewahan yang engkau berikan kepada mereka akibatnya menyesatkan mereka dari jalanmu. Sebab ada harta tu mereka sesat. Lalu Nabi Musa kata, Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah, binasakanlah harta benda mereka. Washdud ala qulubihim, patrilah, meteraikanlah, yani tutuplah hati-hati mereka menjadi keras membatu. Fala yu'minu, maka dengan itu mereka tidak dapat beriman. Hatta yarawul azabal alim, sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya. Tidak. Wa hadhihi ad-da'wah kanat min Musa alaihi salam ghadaban lillahi wa lidinihi ala fir'aun wa mala'ihi alladhina tabayyana lahu annahum la khaira fihim. Ini adalah ayat yang menunjukkan Nabi Musa berdoa kepada Allah kerana marahnya dia. Tapi dia bukan marah sebab dia marah kerana Allah. Ada orang ngajar, dia kata ulama-ulama dulu tak suka baca ayat laknat dalam solat. Pernah dengar? Surah Al-Masad, semalam kita cerita surah Al-Masad. Saya dengar sekali lagi video tu. Dia kata ada siapa kata ayat-ayat hak celah Fir'aun pun tak baca. Kita kata kita ni kena faham ada bab al-wala' wal-bara'. Ilmu al-wala' wal-bara' ni taat setia dan berlepas diri. Taat setia kita ni hanya kepada Allah. Dan kita berlepas diri daripada semua orang yang syirik kepada Allah. Innani bari'un mimma tusyrikun. Jadi kalau orang tu syirik kepada Allah, kita berlepas diri. Tak ada urusan kasih sayang kepada mereka. Kalau mereka meninggal di atas syirik kepada Allah, maka urusan mereka adalah musuh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Bila ayah dia hidup, dia minta dengan Allah supaya diistighfarkan untuk ayah dia. Tapi bila akhir sekali jelas kepadanya bahawa ayah dia musuh Allah, tabarra'a min, lalu dia pun berlepas diri. Sehingga Allah Ta'ala tak bagi kita minta doa untuk orang-orang yang musyrik. Kita nak kata rest in peace pun masalah. Pasal apa? Sebab mereka musuh Allah. Kita kata kasihanlah dia, takkanlah. Masalah kasihan tu, itu urusan kita dengan dia. Ni kita urusan dengan Allah. Maka al-wala' wal-bara' kita dengan Allah, kita taat setia. Sebagai sebahagian taat setia itu ialah kita benci apa yang Allah benci, kita sayang apa yang Allah sayang. Jadi mustahil bila Allah suruh cela Abu Lahab, kita pula nak pergi backup. Bila Allah laknat Fir'aun, kita pula kata tak elok nak baca dalam solat. Bukankah kita dengan waktu solat ni menghadap Allah, lalu kita cela apa yang Allah cela, kita suka apa yang Allah Ta'ala suka, kita benci apa yang Allah Ta'ala benci. Pasal apa? Itu termasuk dalam al-wala' wal-bara'. Tapi orang kita ni masalah, dia nak faham al-wala' wal-bara' ni. Ayo, dia ada sentimen, emosi dan sebagainya, kawan, jiran, keuntungan, habuan dunia. Kalau Allah benci sesuatu, kita sebagai al-wala' wal-bara' ni, orang yang taat setia dengan Allah lah, satu sekali, kita benci apa yang Allah benci, kita suka apa yang Allah suka, jangan sebaliknya. Jadi sebab tu Nabi Musa alaihissalam bila mendoakan kepada Fir'aun supaya dia binasa, dia doa dalam keadaan marah, tapi bukan untuk dirinya. Dia doa kerana ghadaban lillah, dia marah kerana Allah. Sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad perangi, pak saudara dia Abu Lahab tu mati, Abu Jahal dibunuh. Pasal apa? Sebab dia berlepas diri daripada orang-orang yang musyrik, orang syirik.
Doa ke tak? Nabi pun tak doakan mereka. Tak ada kata. Sampai Abu Talib pun Nabi dilarang untuk istighfar. Abu Talib bukan orang cela Nabi, orang bantu Nabi. Cuma bila dia tak beriman kepada Allah, maka tak adalah kelayakan bagi dia untuk mendapatkan bahagian dari kebaikan dari orang-orang yang beriman. Jadi kita kena jelas soal al-wala' wal-bara' ni. Okey? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan keimanan kita di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematikan kita sebagai orang Islam, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.